Pro 2. Dalam masa 10 minit, aku nak bagi ranking kepada semua model Pro 2 yang ada. Kita mungkin rasa yang Pro 2 semuanya sama je, tapi tidak. Ada Pro 2 yang exactly apa yang kita expect. Ada juga Pro 2 yang tak layak untuk ada badge perusahaan automobil kedua. 1993, jenama Pro 2 ditubuhkan untuk memberi pilihan kepada jenama yang lebih mampu milik berbanding jenama Malaysia Proton, supaya lebih ramai rakyat Malaysia pada masa itu dapat memiliki sebuah kereta. Dan setahun selepas itu, Pro 2 persembahkan kepada rakyat Malaysia Pro 2 Kancil. Fast forward hari ini, Pro 2 sudah melancarkan 13 model kereta dengan nama yang berbeza. Kita tahu yang Pro 2 adalah jenama yang cukup menekankan faktor ketahanan lasakan dan juga baik. Jadi saya nak ranking sendiri Pro 2 dari yang paling baik kepada yang paling teruk sekali. Dah ready nak kena hambur? Jom, jap. Erilavia Perfume. Status dan kemewahan diri kita bukan terletak pada apa yang kita nampak sahaja. Ada benda yang kita tengok orang tu biasa, tapi ada something else yang buat dia stand out. Rahsia dia adalah haruman yang istimewa, sebab itu guna Erilavia Perfume. Perfume ini mampu deliver emosi dan memori bila kita guna di tempat kerja, event, even ngorak-ngorak bau dia. Erilavia ada 6 jenis inspired signature perfume daripada 6 niche dan designer brand terkemuka dunia. Bau memang dekat, dan yang bezakan Erilavia dengan yang lain adalah base note untuk Erilavia menggunakan bahan sebenar dari jenama original sendiri. So boleh bayangkanlah macam mana similar performance dia. Tahan sama lama, naikkan confidence diri kita. Beli Erilavia Perfume sementara voucher masih ada. Yang paling baik aku nak rank adalah Alza. Alza adalah model paling baik dalam Pro 2 dan ini pendapat saya. Pro 2 Alza pertama kali dilancarkan pada November 2009 sebagai sebuah MPV. Alza generasi pertama dibina berdasarkan Daihatsu Bun Luminous, dan hari ini kita terima Alza generasi kedua dengan binaan yang berdasarkan Daihatsu Xenia. Pro 2 Alza generasi yang pertama ini memang sesuatu yang saya nampak Pro 2 betul kisahkan pasal orang Malaysia lah. Saya ingat yang 2014 ke 2022 tu ada transition teknologi yang semakin pesat. Kita ada kereta dengan push start, kita ada kereta dengan adaptive cruise control. Semua teknologi moden tu mula terkenal pada timeline ini untuk kereta level mampu milik. Pro 2 pun incorporate features ni secara perlahan-lahan pada model yang lain, tapi satu yang diorang tinggal adalah pada Alza. Yang saya mention pasal kisahkan membeli tu, walaupun kita tahu bila Pro 2 tak update pada keyless, push start dan features lain, Pro 2 nampak macam out to date pada Alza, dan Pro 2 profit besar daripada pengekalan features tu semua kan. Tapi satu lagi hal, ramai pemandu yang old school memang out to date pun. Memang ada masa tu yang pemandu lama ni tak nak pun beralih kepada features moden, dan secara psikologi semakin tua manusia, makin kita nak kekalkan kepada perkara yang asal dan biasa. Dan ramai orang macam ni. Jadi kepada golongan itu semua, dia happy lah untuk Alza masih kekal seperti biasa sampailah generasi seterusnya. Dan of course, bila generasi baharu semua features moden pun dah masuk dengan lawanya lagi kan. Tapi saya sebagai jurnalis respect dengan benda ni. Lagipun saya bias dengan Alza sebab family pakai model ni, dan wang pun luas, speed pun ada, harga tak mahal. Okey sangat dah. Dan saya nak go Kancil. Saya mesti nak letakkan model ni lah dekat top list, dan Kancil saya rank pada nombor 2. Ini adalah model Pro 2 yang baik sebab inilah model yang memulakan segalanya di dalam asal-usul Pro 2. Kancil mula dijual selaras kewujudan Pro 2 pada Ogos 1994 sehingga Julai 2009, dan Kancil ini adalah binaan berasaskan Daihatsu Mira generasi ketiga. Kancil dekat UK ditukar nama kepada Pro 2 Nipa, dan dekat Indonesia digunakan badge Daihatsu dengan nama Daihatsu Ceria. Bukan yang ni. Kereta ni kecil je. Even masa dia keluar pun kita nampak kereta ni masih lagi kecil. Tapi tu lah, kecil-kecil pun kan. Saya besar gemuk ni kan, masuk dekat dalam kereta tu tak ada rasa sempit mana. Boleh je. Kita semua ada pengalaman dengan Pro 2 Kancil, dan saya yang biasa duduk kampung area Ulu Selangor kan, masuk kebun pun dengan Kancil, and masih lagi berjalan ya tuan puan. Bukan nak cakap apa, kereta ni macam nak mati je sepanjang jalan, tapi masih lagi berjalan selepas 30 tahun. Even selepas pengenalan
berkenalan kepada dua model Pro 2 lain, kancil masih lagi mendominasi jualan di dalam Pro 2. Sampailah kelahiran model macam Myvi dan next gen kancil keluar, barulah sale dia merundum sikit. Itu pun lepas 10 tahun. Like seriously, prime kancil memang legendary. Dan next yang aku rasa terbaik adalah Beza. Sedan pertama dari Pro 2, dan ini juga model daripada Pro 2 yang dah ubah kehidupan ramai keluarga dekat Malaysia. Beza mula sekali debut pada 21 Julai 2016, dan sebelum daripada ini, satu-satunya pilihan keluarga kita untuk sedan compact baharu mampu milik hanyalah Proton Saga. Kalau ingat balik, Saga je pilihan yang ada. Tu yang power window problem, itu ini problem, nak tak nak kena beli Saga juga. Dah itu je ada. Sebab saingan datang daripada Beza, barulah nampak yang Proton betul-betul cuba untuk keluarkan produk Saga dengan kualiti yang lebih baik. Untuk keluarga B40 dengan bajet 40k untuk sebuah kereta, biasanya akan pilih antara Saga dengan Beza ni sebab ada bonet kan. Dan Beza pula ada boot space sampai 500 liter. Barang baby, barang budak muat belaka dekat dalam kereta ni. Tak adalah luas macam MPV, tapi bawah 50k kan. Siapa tak nak. Lepas tu memang favourite driver e-hailing sebabkan keluasan penyimpanan bagasi tersebut bercampur pula dengan jimat minyak, dengan after sales servis tak teruk macam musuh dia. Dan next yang orang dah ramai tak tengok dah, Kenari. Yang special dia, headroom sumpah tinggi. Dari luar pun dah boleh agak. Ceiling dia tinggi macam rumah macam tu. Pro 2 Kenari dibina berdasarkan Daihatsu Move L900 dan dijual daripada tahun 2000 sampailah 2009. Untuk faktor estetik, saya tak suka sangat lah reka bentuk dia, nampak buruk. Tapi daripada segi function, memang best. Ceiling tinggi macam saya mention tadi. Lepas tu, enjin dia cuma 3 silinder 1000cc. So kalau nak travel jauh kan, klise pada kondisi sempurna hanya gunakan 4.8 liter petrol pada jarak 100 km. Dah ingat ni teknologi lama, jimat minyak sangat dah ni. Kenari ini memang sesuai kepada orang yang perlukan fungsi semata-mata sebab Kenari memang boleh deliver. Next up, aku rasa macam memang patut duduk dekat high list Rusa. Ini yang paling business purpose sekali lah dekat dalam Pro 2 punya portfolio. Pro 2 Rusa ni masa pelancaran sambutan dia tak adalah macam hangat mana kan. Dia gitu-gitu je. Sebab Rusa ni van, and orang kita masa ni hanya perlukan van untuk buat niaga. Rusa ni lama juga jual, daripada 1996 sampailah 2007, dan sepanjang perjalanan hidup dia kan, Rusa punya sales figure cuma gitu-gitu je lah. Dan 2010 ke 2020 orang memang tak nak dekat dia ni. Masa ni dekat mudah ada yang jual sampai harga 5,000 pun ada, and masih struggle untuk dijual. Lepas tu datanglah COVID. Datang COVID, separuh negara hilang kerja. Yang hilang kerja tu cari jalan berniaga. Nak niaga kena pakai van. Van apa murah? Tada! Pro 2 Rusa. Yang datang pula trend baru, camper van. Alamak, beginner baru nak main camper, takkan nak start dengan Mercedes Sprinter. So kita start dengan apa? Pro 2 Rusa. Rusa ni dia naik sikit, dia jatuh. Hari ni dia naik balik. Itulah perjalanan hidup Rusa. Ini saya pilih klise. By far model Pro 2 yang ada harga tak reti nak jatuh dengan nilai punya ratio memang menang dekat klise lah. Like seriously, 2010 ke 2020 sementara harga kereta second hand semakin murah akibat kereta yang semakin lama, iaitu perkara normal, klise boleh pula naik harga. Tak relax pula tu. Lama juga duduk dekat harga 20,000. Macam beli RZ, nak pula klise yang colour kuning tu. Marah mak sebab tak dapat beli. Kelebihan sebenar pada klise berbanding kancil, walaupun pernah dijual pada masa yang sama, klise memiliki enjin bersisiran 1000cc, iaitu enjin yang cukup besar dan kuat. Untuk kereta sekecil ni memang macam pelesit tu, dan beliau duduk di tangga tengah-tengah dalam ranking ni sebab demand yang tinggi untuk teknologi yang sama dengan model Pro 2 lain. Saya faham klise comel, saya faham yang kita tak ada kontrol kepada harga dan demand klise ni, tapi kewujudan Pro 2 sendiri adalah untuk mampu milik. Dan klise tak ada faktor asas ni lah. Kembara. Serabutlah kembara. Minyak tak relax. Lepas tu untuk make sure kembara tersebut boleh beroperasi dengan baik hari ni, kita perlu hantar workshop convert dari 4 wheel kepada 2 wheel. Kembara tu sendiri bukan kereta teruk, tapi nak banding dengan Pro 2 lain kan, Ativa pula. Saya tak pernah mention dekat channel ni, tapi Ativa bukan model yang paling tahan lasak dekat dalam Pro 2. Kita boleh nampak kenapa. Ativa adalah model pertama yang didatangkan bersama powertrain turbocharged, dan ini juga model pertama dengan electronic features yang banyak dan terlalu banyak. Satu hal pasal turbo tadi, turbo secara natural membantu dalam penjimatan minyak. Tapi turbo pun masa heavy acceleration, enjin jenis ini akan consume minyak lebih tinggi daripada enjin
naturally aspirated bersama horsepower yang sama. Harga RM80,000, tak ada steering teleskopik. Benda-benda macam ni lah. And then yang bawah dia lagi Azia. Azia. Puish. Kepada yang tidak mengetahui, Zakirin memiliki Axia. And then saya nak pilih Myvi. Overrated sangat lah. Saya faham yang Myvi ada kelebihan dia sendiri, tapi saya tak nampak Myvi sebagai kereta yang baik untuk orang yang cost conscious. Ni hatchback tapi harga nak masuk 60k. Saya nampak Persona lebih baik untuk overall features. Jalan jauh pun Persona sedap lagi. Hatchback ada kelebihan dia, tapi long term use nak masuk barang pun banyak tak muat. Sekarang ada baby susah. Bila saya rank berlawanan dengan produk lain, saya tak nampak lah Myvi ni sebagai kereta yang terbaik. Dan yang lagi teruk daripada dia, Viva. Sementara Kancil dan Azia cukup gemilang di zaman dia, Perodua Viva iaitu model di tengah timeline dua model tadi ada perkara yang pelik. Biar saya terangkan Sementara negara kita ada inflasi yang menaikkan kos sara hidup, taraf gaji minimum wage juga ada sedikit kenaikan daripada masa ke semasa. Inflasi naik, gaji kita naik jiput. Namun, harga Perodua masih kekal. Base Perodua Kancil tahun 1994 itu harganya pada RM24,800 dan bila time Viva base model bermula pada RM28,400. Hari ni 2024, 30 tahun selepas tu, Azia Basic lebih rendah pada RM22,000. Antara tiga base model, Viva base yang paling mahal, tapi bukan yang paling baik berbanding dua model tadi untuk zaman dia. T-Milo, Viva ni lah harga dah tinggi. And then dia ada kaitan dengan faktor luaran lagi, politik ke apa kan. Still saya rank bawah. Arus, berat Arus ni, berat. And orang tak suka pun Arus. Sebab kalau Arus orang suka, time Alza launch, sales sepatutnya maintain. Tapi time launch Alza kan, Arus punya jualan zoom. Gitu. Kereta ni berat, lepas tu underpower. The reason orang beli Arus dulu sebenarnya sebab features Arus lebih banyak daripada BRV. Dan Alza generasi pertama yang turut sama dijual masa tu sudah pun outdated. Arus orang pun tak tahu customer directed kepada siapa sebenarnya, sebab dia berat macam kereta off-road, tapi two wheel drive je. Lepas tu on-road pun sama berat. Harga pula RM80,000. Dan yang paling teruk sekali aku rasa dekat dalam Perodua adalah Nautica. Harga dia tu RM89,900. Perodua babe harganya tu. Dia sebab import sepenuhnya daripada Jepun, tapi tak gagak. Nautica dilancarkan pada Mei 2008 sebagai pengganti Kembara dan ada features off-road macam Kembara juga. Cuma harga tu yang marah tu. Daripada Nautica inilah kita boleh nampak yang Perodua dapat kekalkan harga keretanya pada masa ini disebabkan title kereta tempatan. Tak ada kelebihan ni, masalah nak bersaing dengan Toyota, dengan Honda. Nautica ni lah bukti dia. Tak ada report yang menunjukkan jualan untuk Perodua Nautica, tapi apa yang kita boleh tengok iaitu 1-2 je Nautica semua hidup kita boleh nampak. Jadi kita boleh assume yang bilangan jualan Perodua Nautica lebih rendah daripada jualan Lamborghini Huracan, sebab Huracan macam lagi biasa saya nampak daripada Nautica. Secara teknikal Nautica tak ada masalah daripada segi after sale service, sebab tak ada owner pun yang boleh confirmkan pasal reliability. Tapi saya rank Nautica sebagai yang paling teruk di atas hasil jualan model ini. Semua aksesori kereta saya, gear yang saya pakai untuk video ni, and personal item saya sendiri, saya sertakan link dekat bawah kalau korang rasa nak jadi Zakirin nombor 2. Terima kasih kerana menonton video ini, dan ingat, setiap nasi kandar rasa berbeza walaupun sama mamak. Beli Eri Lavia Perfume untuk dapatkan kewangan yang mutlak. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.